Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Februari bersama saya Ada Akmal Syahrum dan berikut tajuk utama malam ini. Sindiket seleweng diesel bersubsidi di Pulau Pinang berjaya ditumpaskan. Juga Proton Wira jadi sasaran pencuri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang menumpaskan sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi menggunakan lori tangki minyak kelapa sawit yang diubah sesuai. Kejayaan itu menerusi satu serbuan dilakukan di stesen minyak di Juru, Pulau Pinang semalam. Polis menahan dua individu berusia 20-an dan 30-an yang sedang mereka mengisi minyak diesel ke dalam tangki berkapasiti 39,000 kilogram berkenaan. Pengarah KPDN Negeri RS Jegan berkata, sindiket berkenaan cuba mengaburi pihak berkuasa dengan menyewa lori ketika mengisi minyak di stesen-stesen minyak di sekitar negeri itu. Ketika serbuan, sindiket terbabit baru sempat mengisi tangki berkenaan dengan kira-kira 500 liter minyak diesel. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu dan kerendan lori tersebut menggunakan lori tangki yang disewa bagi tujuan penyelewengan. Selain itu terdapat minyak diesel dengan anggaran sebanyak baru 500 liter sajalah dia baru memulakan telah ditemui di dalam tangki tersebut. So anggaran jumlah keseluruhan nilai rampasan adalah sebanyak RM75,625 ke atas barang sitaan lori tangki, minyak diesel 500 liter, motor pam, hos, telefon bimbit serta wang tunai melebihi 20. Jegan berkata semasa pemeriksaan, pihaknya mendapati sindiket terbabit mengepam minyak ke dalam tangki menggunakan hos yang telah disambungkan dengan tangki utama melalui tangga yang diubah suai. Cumanya kita rasa unik lah, nanti kita tunjukkan cara dia sembunyikan hos tu. Memang kreatif lah. So ini pertama kali lah yang kita lihat hos disembunyikan seperti tangga lah, nanti boleh nampak lah kan. Jegan berkata kedua-dua lelaki warga tempatan yang merupakan kelindan dan pembandu lori ditahan bagi siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, KPDN Pulau Pinang turut menyita 2 tan tepung gandum bernilai RM6,400 dari sebuah kilang roti terkenal di Jalan Transfer Georgetown selepas pemiliknya didapati menyimpan barang kawalan itu tanpa permit yang sah. Tindakan itu dilakukan sepasukan pegawai penguatkuasa yang menyerbu premis berusia lebih 20 tahun itu kira-kira jam 11 pagi semalam. Semasa pemeriksaan dijalankan, anggota pasukan telah mendapati premis tersebut tidak mempunyai permit untuk menyimpan barang-barang kawalan berjadual iaitu tepung gandum. Pasukan telah menemui seorang lelaki berbangsa India berumur lebih kurang 70 tahun yang mengaku sebagai pengarah syarikat tersebut. Dikatakan syarikat tidak dimaklumkan oleh pemborong untuk mendapatkan sebarang permit menyimpan barang kawalan berjadual tersebut. Hasil pemeriksaan telah menjumpai sejumlah 700 kg tepung gandum jenama cap tang. Sebanyak satu bungkus adalah 25 kg serta 1,300 kg tepung gandum jenama cap kuda merah. Jegan berkata ia kesalahan pertama yang dikesan pihaknya di premis terbabit. Berikutan ia kali pertama diperiksa. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang bekas banduan yang baru dibebaskan daripada penjara sejak 6 bulan lalu tidak serik apabila kembali melakukan jenayah dengan mencuri kenderaan dan pecah rumah. Bagaimanapun, kegiatan lelaki berusia 37 tahun itu terbongkar apabila ditahan bersama 6 lagi suspek dalam serbuan di Kampung Macang Limbat dan Kampung Berhala 5, Pasir Tumbuh, Kota Baru antara jam 12.15 tengah malam hingga 4 pagi semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, serbuan dilakukan hasil penemuan cap jari salah seorang daripada suspek di sebuah rumah yang mereka pecah masuk sebelum sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah Balai Polis Kota Baru dan Balai Polis Kubang Kerian membuat tangkapan menerusi Ops Dejang. Kita percaya kumpulan ini bergerak
sejak beberapa bulan yang lalu kerana baru saja dibebaskan dari penjara. Tangkapan pertama baru dibebaskan dari penjara dan saya percaya rangkaian itu masih ada. Dan mereka ini kita telah mendapat riman daripada 2 hingga 6 hari 2 hingga 7 hari bulan. So siasatan juga telah giat dijalankan dan saya telah mengarahkan pihak kontingen untuk bersama-sama dalam gerakan ini untuk menentukan banyak lagi tangkapan yang buat, dan kita nak tengok di mana kenderaan-kenderaan dijual, dan setakat ini dikatakan kenderaan ini dijualkan secara tidak dileraikan, dijualkan bukan untuk spare part dan sebagainya, dijualkan sebuah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan hari ini. Hasil serbuan juga, polis berjaya menemukan 5 kereta Proton Wira yang disyaki dicuri, peralatan mencuri kenderaan, alat pecah rumah, telefon bimbit dan sejumlah wang. Siasatan awal mendapati setiap kenderaan yang dicuri dijual kepada pembeli dengan harga antara RM3,000 hingga RM5,000 dan sindiket memilih kereta Proton Wira kerana ia mendapat permintaan tinggi dan mudah dijual. Datuk Muhammad Zaki berkata bekas banduan berkenaan yang mempunyai 10 rekod kesalahan lampau iaitu 5 berkaitan dadah serta 5 kes jenayah juga mengaku menjadi ketua kumpulan kepada kes pecah rumah dan curi kenderaan. Hasil ujian saringan air kencing mendapati kesemua suspek yang berusia antara 36 hingga 58 tahun itu positif dadah jenis metamfetamin dan kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan dan 379A Kanun Keseksaan, Seksyen 325, 353 Kanun Keseksaan. 2 kanak-kanak melecur selepas terkena cecair dipercayai asid serbuk soda yang berpunca daripada letupan saluran paip singki rumah di sebuah pangsapuri di Seri Kembangan. Ketua Polis Daerah Serdang, Assistant Commissioner AA An Balagan berkata kejadian itu disedari ibu kanak-kanak terbabit ketika berada di kediaman mereka di tingkat 1 selepas terdengar letupan di bahagian dapur. Kejadian itu mengakibatkan anak lelaki dan perempuan masing-masing berusia 9 dan 7 tahun cedera sebelum dikejarkan ke Hospital Serdang untuk rawatan awal. Kanak-kanak lelaki itu mengalami melecur tahap 3 di dahi, kepala, bahu, badan, lengan dan peha, manakala adiknya pula melecur di peha kanan. Kedua-dua mangsa itu dilaporkan stabil, namun kanak-kanak lelaki itu masih dalam rawatan di wad kecemasan ICU kebakaran Hospital Kuala Lumpur. Beliau berkata siasatan awal mendapati kejadian berlaku selepas pemilik rumah tingkat 2 pangsapuri terbabit menggunakan serbuk soda yang dibeli secara dalam talian bernilai RM50 untuk membersihkan saluran paip singki rumahnya yang tersumbat. Paip singki jiran itu terletak di bahagian siling dapur rumah mangsa. Katanya, siasatan masih dijalankan termasuk merekod keterangan ibu mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan Seksyen 7 Akta Bahan Letupan 1957. Seorang anggota bomba bantuan putus urat tangan selepas digigit seekor beruang matahari. Bangsa Muhammad Nizam Hamid, 27 tahun, diserang ketika cuba menyelamatkan haiwan itu yang sesat di kawasan sawah Kampung Kabu 10, Selengkoh Tengah di Sungai Limau, Yan Kedah. Mangsa cedera parah apabila urat pergelangan tangan kirinya putus digigit haiwan itu ketika usaha menangkap dijalankan bersama Angkatan Pertahanan Awam APM dan penduduk kampung kira-kira pukul 10 pagi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Yan, penolong penguasa bomba PPGB Nur Hamidi Ali berkata, mangsa sedang mengepung beruang itu untuk menghalang ia daripada melarikan diri sementara menunggu ketibaan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Beruang itu didapati cuba melarikan diri di dalam sawah selepas dikejar orang ramai yang melihatnya berkeliaran di sebuah rumah penduduk sebelum itu. Beruang itu mula menjadi agresif menyebabkan ia cuba menyerang anggota agensi penguatkuasa dan penduduk kampung.
Ketika kejadian, mangsa berada berdekatan beruang itu dan cuba melarikan diri namun tidak bernasib baik apabila tergelincir di sawah yang berair. Mangsa diterkam beruang terbabit sebelum bahagian tangan kirinya digigit menyebabkan dia mengalami kecederaan parah. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Yan, Lieutenant PA Muhammad Zul Izzi Zulkifli berkata, beruang terbabit berjaya diselamatkan pada pukul 1.21 petang dan diserahkan kepada perhilitan untuk proses seterusnya. Menu Rahmah murah, 2 kali ganda. Bertemu kembali. Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAINJ, hari ini mengeluarkan fatwa mengenai larangan ke atas orang Islam hadir ke upacara ritual perayaan penganut agama bukan Islam di negeri itu. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, ia sebagai menjunjung titah Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum Sultan Iskandar yang memperkenan fatwa berkenaan berkuat kuasa hari ini. Muhammad Farid berkata para ulama daripada 4 mazhab iaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali sepakat bahawa hukum umat Islam menghadiri upacara ritual perayaan keagamaan bukan Islam adalah haram dan dilarang. Upacara ritual keagamaan bukan Islam itu termasuklah di rumah ibadat mahupun di tempat lain yang biasa dilaksanakan ritual tersebut. Bagaimanapun menurut sebilangan ulama, hukum meraikan undangan atau jemputan ke majlis sempena perayaan bukan Islam tanpa upacara ritual keagamaan adalah harus dan dibenarkan. Muhammad Farid berkata dengan fatwa ini, ia diharapkan dapat memberikan kefahaman kepada umat Islam negeri ini yang segelintirnya sudah menjadi kebiasaan menyantuni kaum lain dalam usaha mengekalkan keharmonian antara kaum. Dalam masa sama, beliau berkata satu garis panduan dan kriteria juga dikeluarkan bagi menentukan perayaan orang bukan Islam yang boleh dihadiri oleh umat Islam. Menurutnya, individu yang melanggar garis panduan tersebut boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 9 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997. Pengguna LRT laluan Ampang Seri Petaling meluahkan kekecewaan ekoran gangguan jajaran stesen bandaraya dengan Masjid Jamik hanya akan pulih dalam tempoh 2 minggu. Ia menyebabkan ramai dalam kalangan mereka lewat ke tempat kerja kerana terpaksa menukar bas dan menempuh kesesakan. Laporannya bersama wartawan Abdul Rahman Kunyo. Tinjauan saya pada waktu puncak di awal pagi tadi, rata-rata pengguna meluahkan rasa kurang senang kerana terpaksa menukar menaiki bas untuk sampai ke destinasi yang ingin dituju. Walaupun bas perantara telah disediakan rapid rail, namun ia tetap mengambil masa berbanding penggunaan LRT terutama ketika waktu puncak. Pihak berkuasa perlulah bertanggungjawab sebab tempoh penyelenggaraan tu 2 minggu, so agak lama. So saya harap pihak berkuasa cepatkan sedikitlah ya tempoh penyelenggaraan tu sebab ada rakyat nak bekerja. So kena cepatkan tempoh masa tu sebab yalah rakyat nak bekerja. Susah jugalah sebab dia efek kan sebab lambat pergi kerja apa semua. So macam susah. Selalunya awal kan pergi kerja. Saya rasa lama lah sebab better pihak yang bertanggungjawab tu cepatlah sebab susah nak guna untuk kerja kan. Saya sebagai pengguna LRT lah macam public transport ni, saya rasa pembaikian tu dalam 2 minggu tu agak lama lah. Jadi dia macam agak menyusahkan lah sebab kalau macam ni masa untuk ke kelas ke macam ke kerja ke mungkin akan lambat sikit. Jadi saya harap pihak yang bertanggungjawab membaiki dengan cepatlah supaya pengguna lebih senang untuk menggunakannya. Ya, susah sangat. Because kena tukar dekat Hang Tuah, lepas tu pergi kat Masjid Jamik. Because saya kerja kat Masjid Jamik. So macam tukar. Kalau tak problem, terus pergi ke Masjid Jamik. So tak ada problem. Sekarang kena tukar. Lagipun dekat Hang Tuah banyak orang sangat. So susah sangat nak masuk. Kena tunggu 2 ke 3 LRT macam tu. Tambah mereka, jika penyelenggaraan dapat diselesaikan dalam tempoh yang pendek berbanding 2 minggu, ia akan lebih memudahkan dan menjimatkan masa pengguna. Ketika ini, ada yang terpaksa menaiki e-hailing ke destinasi untuk mengejar masa bekerja. So
Selain terkesan kerana terpaksa menaiki bas menukar daripada stesen Masjid Jamek ke stesen Bandaraya, pengguna LRT juga berharap agar proses penyelenggaraan ini dipercepatkan agar memudahkan mereka untuk ke destinasi yang mereka tujui. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Kualiti dan kuantiti menu Rahmah kekal sama meskipun harga jauh lebih murah iaitu RM5 berbanding harga sebelum ini yang mencecah hingga RM10 untuk satu hidangan lengkap karbohidrat dan protein. Dalam tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Pasaraya Maidin, Subang Jaya, Selangor mendapati rata-rata pengunjung berkata mereka berpuas hati dengan hidangan yang dijual peniaga selain sedikit sebanyak meringankan beban kos hidup yang semakin mencabar. Wartawan Khadijah Faisal ada laporannya. Menurut pengunjung, menu Rahmah berharga RM5 itu bukan sahaja sekadar murah tetapi juga menjimatkan. Malah turut memberi kelegaan kepada pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi yang berhampiran. Rasa jauh beza lah. Biasa kalau makan dekat sini dulu pun dalam RM8 ke RM10. Dengan harga RM5 ni kira harga dah murah lah. Mudah-mudahan bantulah sebab rasa dia murah kan. Eloklah untuk mana-mana yang tak mampu tu, yang macam tu untuk pelajar ke, yang macam orang yang nak ramai ke kan. Murahlah sikit. Pengunjung berharap agar kualiti dan kuantiti yang dijual itu dikekalkan meskipun dijual pada harga sangat murah. Bagi saya berpatutanlah dengan harga yang ditawarkan dengan menu yang diberi. Harapan saya peniaga-peniaga dapat mengekalkan masakan dengan rasa yang sama. Kalau dengan kuantiti sekarang dengan harga, kekalkan terus. Jangan nanti bila akan datang kurangkan kuantiti atau rasa dia ke nak sesuaikan dengan harga, jadi dikurangkan banyak benda. Mereka juga berharap agar kerajaan dapat memperluaskan lagi inisiatif itu. Selain peniaga kedai makan juga dapat menyahut cabaran menu Rahmah agar dapat membantu lebih ramai golongan yang memerlukan. Sementara itu, menurut pembantu peniaga nasi ayam goreng kunyit Ahmad Alwi Abdullah Effendi, hari kedua pelaksanaan menu Rahmah itu sambutan amat menggalakkan. Alhamdulillah. Kita akan kekalkanlah kualiti kita sama orang-orang ramai. Sebetulnya. Menurut peniaga dumpling Yahya pula, sebagai peniaga mereka sedaya upaya akan mengekalkan kualiti dan kuantiti sedia ada seperti mana diharapkan pelanggannya. Tak beza, harga sama. Ya. Ada daging Malaysia sah. Ayam boleh, daging boleh. Ini dua saja. Ayam ada ayam campur sayur mushroom, daging campur kubis. Macam ini. Pengunjung dalam pada itu juga berharap agar mana-mana premis makanan yang mengaplikasikan menu Rahmah itu dapat menonjolkan kedai masing-masing seperti menggunakan poster supaya memudahkan orang ramai untuk ke kedai tersebut. Baik, ini antara menu yang saya pilih dan juga diberikan oleh peniaga untuk menu Rahmah pada hari ini, dan terdapat sayur dan juga ayam serta nasi, menunjukkan hidangan ini merupakan hidangan yang seimbang dengan harga RM5 sahaja. Bagaimanapun, meskipun RM5 sahaja, diharapkan semua peniaga mengekalkan kualiti dan juga kuantiti yang sedia ada pada fasa awal ini. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. Kehidupan 5 beradik berubah sekelip mata selepas kematian ibu mereka akibat kanser perut 3 tahun lalu. Sebelum ini mereka tinggal bersama ibu di Ipoh, Perak, namun kini terpaksa bersama datuk dan nenek di kampung Masjid Mukim Kubang Rotan dekat Kuala Kedah. Bagaimanapun, nasib adik-beradik itu terus dirundung malang apabila datuk mereka, Khamis Saleh, 65 tahun pula ketika ini mengalami masalah sakit di dalam perut dan terpaksa menjalani pembedahan dan tidak lagi mampu bekerja untuk menyara keluarga. Menurut nenek 5 beradik ini, Jamariah Zakaria, 60 tahun, akibat kesempitan hidup, 4 cucunya tidak dapat meneruskan persekolahan. Nordini Syafiqah Muhammad Nur, berusia 21 tahun yang juga orang kurang upaya OKU masalah pembelajaran, kini bekerja sebagai pembantu di kantin sekolah dan memperoleh pendapatan RM30 sehari.
Katanya dua lagi cucunya Muhammad Amir Daniel 18 tahun dan Muhammad Irfan 17 tahun bekerja kontrak membuat rumah, manakala Nurdini Eliana 15 tahun hanya duduk di rumah. Hanya cucu bongsu Nurdini Kalisha 10 tahun yang masih bersekolah ketika ini. Untuk tak ada pendapatan. Orang belah kesian lah bagi lah sikit-sikit. Waktu mereka kerja apa bagi gatuk sikit duit. Pula belanja mereka, makan mereka, itulah. Kalau mereka mau, apa salahnya kan? Untuk bagi masa depan mereka kan? Untuk duduk suruh kan, buat. Kata masa depan apa, kata apilah cari mengaji. Menurut Jamaria, dia tidak sanggup untuk berpisah dengan kesemua cucunya itu walau ada yang mahu mengambil mereka sebagai anak angkat. Katanya, biarlah mereka membesar di depan matanya dan akan menjaga mereka sehingga akhir hayat. Sementara itu, menurut Muhammad Irfan Muhammad Nur, dia dan abangnya akan keluar bekerja seawal jam 8 pagi dan akan pulang waktu tengah hari untuk menjemput adik bongsunya pulang dari sekolah. Wang gaji RM50 setiap hari diperolehi akan diberikan kepada nenek untuk perbelanjaan harian dan keperluan rawatan datuknya. Muhammad Irfan turut menyuarakan hasrat untuk menyambung kembali pengajiannya dan berharap ada pihak yang dapat membantu mereka adik-beradik. Akak dia jalan kaki kerja. Kadang-kadang ada apa yang ambil adik sekolah depan ni. Hantar lagi sekolah. Untuk 5 kopak. Untuk beli ayam. Nasi. Makan nasi RMP. Makan RMP. Lepas tu waktu rehat, saya makan apa? Makan ayam je lah. Penderitaan 5 beradik ini mendapat perhatian Cancer Survivors Malaysia CSM apabila pengerusinya Zuraini Kamal hadir dan menghulurkan sumbangan wang tunai dan barangan keperluan dapur. Katanya CSM akan membantu menyediakan keperluan Jamariah dan 3 cucunya. Sesiapa yang sudi membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun bank milik Jamariah bernombor 1520-9574-6692 atau menghubunginya di 014-3490-755. Tak mahu bayar tempat duduk bayi, pasangan tinggal anak di lapangan terbang. Bertemu kembali. Hujan lebat selama beberapa jam mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh di Bandar Papare, Sulawesi Selatan. 2 hilang selepas tanah runtuh melanda Kesuma Timur Road yang terletak di pantai barat daya Sulawesi. Kawasan yang terjejas teruk ialah Lumpoe, Lepade dan Lamoe dengan lebih 100 rumah dan kemudahan awam dinaiki air. Berikutan itu, penduduk di kawasan terjejas terpaksa dipindahkan dengan bantuan Agensi Mitigasi Bencana BPBD. BPBD sedang membuat semakan untuk mengenal pasti jumlah sebenar bangsa yang terjejas akibat banjir kilat itu. Januari lalu, 5 maut dalam banjir kilat yang melanda Bandar Manado di Sulawesi Utara. Gaza terus bergolak. Israel lancar serangan udara ke atas Semenanjung Gaza selepas beberapa jam memintas roket yang dilepaskan dari wilayah Palestin. Serangan roket dan letupan boleh didengari dari Bandar Gaza sekitar jam 3.15 pagi waktu tempatan. Dalam serangan pertama, sekurang-kurangnya 7 roket mengenai pusat latihan Brigade Izzuddin Al-Qassam. Pusat itu terletak di kamp pelarian di Al-Maghazi di tengah Semenanjung Gaza. Pada pusingan kedua, Israel menyasarkan pusat latihan Brigade Al-Qassam di barat daya Bandar Gaza. Sebuah kumpulan bersenjata Palestin, Barisan Popular untuk Pembebasan Palestin PFLP mendakwa mereka melakukan serangan roket secara bertubi-tubi sebagai tindak balas terhadap pencerobohan Zionis di Semenanjung Gaza. Sementara itu, menurut tentera Israel, siren amaran dibunyikan di Sderot, iaitu sebuah bandar di selatan Israel berdekatan dengan Semenanjung Gaza. Sepasang suami isteri di Tel Aviv nekat meninggalkan bayi mereka di kaunter daftar masuk kerana tidak mahu membeli tiket untuk tempat duduk berasingan bayi mereka. Kaki tangan syarikat penerbangan memberitahu pasangan tersebut meninggalkan anak mereka di dalam kereta sorong bayi di tepi meja
dan berjalan ke kawalan pasport. Insiden berlaku di kaunter Ryanair di lapangan terbang Ben Gurion, Israel. Pasangan itu menggunakan pasport Belgium untuk ke Brussels. Kaki tangan syarikat penerbangan berkata mereka tidak pernah melihat perkara seperti berkenaan. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang Israel, pasangan itu tiba lewat untuk penerbangan mereka ke Brussels dan kelihatan cemas untuk melalui pemeriksaan keselamatan lapangan terbang. Mereka kemudian pergi ke kaunter keselamatan, meninggalkan bayi itu semasa daftar masuk. Ejen daftar masuk di lapangan terbang terus menghubungi pihak keselamatan. Dengan itu, sekian Berita Al-Hijrah. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok, juga alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Dan teruskan menonton TV Al-Hijrah yang menyajikan pelbagai program memartabat Al-Quran, antaranya Quran at 114 bersiaran setiap hari jam 11 pagi dan Akademi Qurra setiap Sabtu jam 9 malam. Saya Adik Masyarum. Assalamualaikum dan selamat malam. Berhijrah sehari.